Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Pagi. Okey. Semua dah sarapan ke ni? Dah. Seronok ke duduk kat rumah? Kan PDPR ni? Macam mana? Kerja rumah dah buat belum? Seronok. Dah. Belum? Dah. Dah buat. Dah. Kerja rumah saya yang saya bagi minggu lepas tu dah hantar belum? Dah. Saya dah upload. Fatin Nisa dah hantar belum? Dah. Okey, bagus. Bagus. Semua dah hantar bagus, okey? Okey, memandangkan kita semua ni tengah dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, jadi saya harap semua anak-anak murid saya ni yang baik, yang dengar kata bolehlah ikut peraturan yang telah ditetapkan, iaitu stay at home, keluar bila perlu, jaga kesihatan, okey? Walaupun dekat rumah, kamu kena jaga kesihatan mental semua tau. Baik, cikgu. Ya, saya tahu semua tengah stres. Yelah, kerja rumah banyak kan, tapi kerja rumah saya bagi yang senang je kan? Betul tak? Betul. Betul. Okay, so saya rasa saya ada share, saya ada send slide saya dalam grup WhatsApp. Betul atau tak? Betul, cikgu. Okay, Betul. semua dah baca ke? Dah. Betul ke? Betul. Okey, kalau memandangkan semua jawab betul dengan yakinnya, okey tak apa, nanti kita tengok masa saya tanya betul atau tak dia jawab. Kalau dia jawab tergagak, dia jawab main-main tu maksudnya dia tak baca lah tu. Okey. So, siapa volunteer nak share screen? Saya, cikgu. Bagus Fatin Nisa. Macam ni lah student yang saya suka. Dia suka volunteer, berani. Bagus. Okey, silakan Fatin Nisa. Okey. Topik kita pada hari ini adalah jenis keimunan. Okey. Apa yang kamu faham dengan keimunan? Siapa boleh jawab? Okey, Nur Nabila. Oh, laju. Ni mesti ciri-ciri seorang yang dah baca sebab dia yakin. Dia berani, dia angkat tangan bermula. Okey, teruskan. Cikgu. Saya dah baca. Bagus. Okey, apa maksud keimunan? Keimunan adalah keupayaan badan untuk menentang jangkitan patogen dengan menghasilkan antibodi tertentu. Bagus. Bagus. Okey, maksudnya dia dah buktikan. Nabila ni dia dah buktikan yang dia dah baca. So, bagus Nabila. Okey, tepuk tangan untuk Nabila. Okey. Dah, sudah. Sikit je. Okey, untuk jenis keimunan, secara roughly lah, kamu rasa jenis keimunan ni ada berapa? 2. Okey, apa yang pertama? Keimunan pasif. Okey. Keimunan aktif. Okey, betul dah tu. Tapi dalam keimunan pasif dan keimunan aktif, dia ada pecahan dia lagi. Jadinya, sebelum kita pergi lebih dalam tentang pecahan-pecahan keimunan aktif, keimunan pasif semua ni, apa contoh dia semua kan? Okey, saya akan terangkan hasil pembelajaran yang kita dapat selepas habis topik ni. Okey, habis je topik ni, semua murid boleh berkomunikasi tentang jenis-jenis keimunan pasif dan keimunan aktif. Dan yang kedua adalah kamu semua dapat dan boleh untuk membanding dan membezakan antara keimunan pasif dan aktif. Okey, seterusnya Fatin Nisa. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak kamu semua tengok dulu video yang ada ni supaya kamu dapat imagine, kamu dapat bayangkan dulu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, selama 30 minit ni apa yang kamu boleh dapat. So, kamu kena tengok video ni, kamu kena pinjamkan fokus kamu, pinjamkan mata, telinga untuk kamu tengok video ni sebab lepas je habis video ni, saya ada beberapa soalan yang saya akan tanya, okey? Okey, boleh play Fatin Nisa. Hari ini kita akan belajar keimunan manusia, iaitu jenis keimunan. Apa maksudnya pengimunan? Pengimunan ialah proses memperoleh keimunan dengan cara buatan bagi melindungi individu daripada jangkitan penyakit. Pengimunan dilakukan melalui suntikan serum, antisirum dan vaksin.
Terdapat dua jenis keimunan, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Keimunan aktif diperoleh setelah limfosit dalam badan diaktifkan oleh antigen untuk menghasilkan antibodi bagi menentang jangkitan penyakit. Terdapat dua jenis keimunan aktif, iaitu keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Keimunan aktif semula jadi diperoleh selepas sembuh daripada sesuatu penyakit apabila individu terdedah kepada patogen buat kali pertama. Sel memori dapat mengingati jangkitan kali pertama oleh sesuatu patogen. Apabila patogen sama menjangkiti badan lagi, sistem keimunan akan bergerak balas dengan segera untuk menentang patogen tersebut. Kuantiti antibodi yang lebih banyak akan dihasilkan dalam masa yang singkat untuk menentang patogen dan menghentikan jangkitan penyakit. Semasa jangkitan pertama, sedikit antibodi dihasilkan, manakala semasa jangkitan kedua, banyak antibodi dihasilkan dengan cepat. Keimunan aktif buatan diperoleh dengan menyuntik antigen ke dalam badan dan merangsang limfosit menghasilkan antibodi bagi menentang antigen tersebut. Keimunan aktif buatan juga dikenali sebagai pemvaksinan. Antigen disuntik dinamakan vaksin. Vaksin diperbuat daripada patogen yang dilemahkan atau dimatikan atau toksoid. Vaksin disuntik ke dalam badan untuk menghasilkan gerak balas keimunan aktif. Suntikan vaksin pertama merangsang penghasilan antibodi rendah, tidak cukup melindungi seseorang daripada jangkitan penyakit. Jadi suntikan kedua perlu untuk meningkatkan penghasilan antibodi ke arah keimunan. Bagi keimunan pasif, antibodi diperoleh daripada sumber luar dan tidak dihasil oleh badan sendiri, yang memberi perlindungan terhadap sesuatu penyakit untuk jangka masa pendek. Terdapat dua jenis keimunan pasif, iaitu secara semula jadi dan secara buatan. Bagi keimunan pasif semula jadi, bayi memperoleh antibodi melalui plasenta semasa dalam kandungan atau melalui penyusuan ibu. Keimunan pasif buatan diperoleh melalui suntikan antiserum yang mengandungi antibodi ke dalam badan untuk memusnahkan antigen yang memberi keimunan serta-merta tetapi tidak kekal lama. Okey, video tadi macam mana? Menarik atau tak? Menarik. Okey, semua Menarik. semua boleh dapat bayangan awal tak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Boleh. Agak-agak boleh faham tak apa yang kita nak belajar hari ini? Boleh. Okey, memandangkan semua cakap boleh, semua cakap video ni menarik. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, pengimunan. Apa maksud pengimunan? Saya nak jawab, cikgu boleh? Okey, boleh. Pengimunan merupakan satu proses untuk mendapatkan keimunan dengan cara buatan untuk melindungi diri daripada jangkitan penyakit. Okey. Okey, betul. Betul tu apa Fatinisa cakap. Pengimunan adalah proses memperoleh keimunan dengan cara buatan bagi melindungi diri daripada jangkitan penyakit. Macam tadi, saya ada tanya apa maksud keimunan. Betul kan? Betul. Okey, jadi Nabila jawab keimunan maksudnya keupayaan untuk melawan penyakit. Keupayaan untuk melawan sesuatu penyakit atau jangkitan. Okey, jadi untuk kamu bezakan keimunan dengan pengimunan ni, kamu tengok huruf depan dia. Okey, kalau keimunan, K. Maksud dia keupayaan. Kalau pengimunan, kamu tengok huruf depan dia adalah P. So, P adalah proses. Proses memperoleh keimunan. Okey, tapi jangan silap. Pengimunan adalah proses memperolehi keimunan dengan cara buatan. Apa maksud cara buatan? Maksud dia kita suntik. Kita tak hasilkan antibodi tu dalam badan kita. Okey, jadi pengimunan ni dia boleh dilakukan melalui suntikan. Yang pertama adalah serum, vaksin dan antiserum. Okey. Okey, antara tiga ni mana yang kamu tak pernah dengar? Antiserum. Okey, antiserum. Okey, serum pernah dengar? Yang pernah dengar serum muka. Okey. Ni bukan serum muka yang kamu duduk tepek kat muka tu, bukan ni serum untuk kamu lawan penyakit. Okey, vaksin, ada siapa-siapa anti-vax ke kat sini? Ah, Okey, semua dah ambil vaksin COVID-19 ke?
Belum. Tapi dah daftar kan? Dah. Okey, bagus. Okey. Maksudnya kamu ada kesedaran tentang untuk menjaga kesihatan. Okey, seterusnya. Okey, macam yang kita tengok dalam video tadi, dia terangkan jenis keimunan ada dua, iaitu keimunan aktif dan keimunan Pasif. okey, good. Tapi dalam keimunan aktif tu sendiri, dia ada pecahan dia lagi dan keimunan pasif juga dia ada pecahan dia. Itu kita akan tengok nanti. Tapi untuk yang awal ni kita akan tengok keimunan aktif dulu. Okey, terus. Okey, keimunan aktif dia berlaku apabila limfosit dalam badan diaktifkan bagi menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Okey, saya highlightkan poin yang penting ya. Keimunan aktif dia terjadi bila limfosit dalam badan kita diaktifkan atau dirangsang untuk hasilkan antibodi melawan penyakit. Okey. Siapa tahu limfosit tu apa? Saya dulu, saya nak jawab. Okey, Liana, apa dia? Limfosit tu merupakan salah satu sel darah putih dalam immune system. Yes, betul. So sebenarnya sel darah putih dalam immune system kita ni adalah dia macam mana nak cakap dia sebenarnya macam tentera. Dia macam tentera yang fungsi tentera yang kita tahu adalah untuk protect, untuk lindungi kan. So sama juga macam sel darah putih ni, dia akan lindungi badan kita dengan cara hasilkan antibodi untuk lawan benda asing atau patogen yang ada dalam badan kita ni supaya kita kekal sihat, kekal cergas. Okey, semua faham? Faham. Okey, bagus. Okey, rujuk kat gambar tu. Okey, yang tengah pegang pedang tu adalah limfosit. Macam saya cakap tadi, limfosit bertindak sebagai, kalau masih kita nak faham, dia sebagai tentera. Tentera untuk memerangi penyakit. Dengan dia bawa senjata dia adalah antibodi. Okey, seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi, dia ada pecahan dia lagi. So, keimunan aktif terbahagi lagi kepada dua, iaitu yang pertama keimunan aktif semula jadi dan yang kedua keimunan aktif buatan. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok dulu keimunan aktif semula jadi. Okey, terus. Okey. Apa yang kamu faham dengan keimunan aktif semula jadi? Okey, tanpa kamu tengok yang slide ni. Sebab tadi kamu cakap kamu dah baca kan? Okey, cuba kamu ringkaskan. Keimunan aktif semula jadi ni sebenarnya apa? Siapa nak try? Nak cuba? Keimunan aktif semula jadi ialah macam keimunan yang badan kita sendiri yang produce. Betul tak cikgu? Betul. Okey, tu betul. Tapi dia kena tambah sikit. Dia tak salah apa Liana cakap tu, betul. Tapi macam kurang sikit lah. Untuk sedapkan lagi ayat yang Liana cakap tadi, kita tambah sikit. Apabila terdedah dengan patogen untuk kali pertama. Okey, keimunan aktif semula jadi, dia adalah antibodi tu terhasil selepas kita sembuh. Contohnya lah, kita demam campak. Bila kita demam campak, kita tak akan dapat demam campak untuk kali kedua. Siapa sini pernah kena chicken pox? Saya. Okay. Pernah. Pernah kan? Kamu pernah kena sekali je kan? Itulah keimunan aktif semula jadi. Sebab bila kamu dah kena chicken pox, kamu dah ada antibodi selepas kamu sembuh daripada chicken pox tu. Jadinya kamu tak akan kena untuk kali kedua. Sebab badan kita dah ada antibodi semula jadi tu. Okey, contoh penyakit lain adalah beguk. Okey, semua faham? Faham. Okey, jelas Okey, kalau jelas, seterusnya. Okey, macam mana kita tak boleh dapat lagi jangkitan yang kedua? Okey, macam ni sebenarnya. Bila patogen tu serang badan kita untuk kali pertama, sel memori T yang ada dalam badan kita, iaitu sel darah putih, dia dapat ingat
ciri-ciri patogen tersebut. Sel memori T ni dia akan ingat semua pasal patogen tu atau pasal virus ke yang masuk dalam badan kita. Dia ingat ciri-ciri dia, contoh macam dia ingat warna dia, bentuk dia macam mana, rupa dia, ada spike atau tak, semua tu dia ingat. So bila dia ingat, dia macam ada satu salinan dalam dia punya kalau macam kita otak lah, dia macam ada satu salinan, dia ingat semua. So apabila dia ingat, bila patogen yang sama serang untuk kali kedua dalam badan kita, kita punya sistem imun boleh bergerak balas dengan cepat untuk lawan patogen tu. Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu? Sebab apa? Sebab patogen, boleh sambung. Okay, tak apa. Sebab kenapa dia boleh bergerak balas dengan cepat adalah sebab dia dah kenal musuh dia. Dari jauh dia nampak, aku dah kenal dah kau. Itu musuh kita yang lama. Kita tahu kelemahan dia apa. So kita boleh serang dia dengan kita guna kelemahan dia. Macam tu. Faham tak? Faham cikgu. So itulah fungsi sel memori tu ingat. Bila dia ingat ciri-ciri patogen tu masa dia serang kali pertama, dan bila dia nak serang kali kedua, bila patogen tu nak serang badan kita kali kedua, sel memori tu dah ingat, dia dah kenal apa kelemahan dia. So dia boleh arahkan tentera dia yang lain untuk lawan dia dengan sediakanlah senjata yang boleh hapuskan dia punya kelemahan tu semua. Faham tak? Sama macam dalam graf ni. Cuba tengok, masa jangkitan pertama, antibody yang dihasilkan tu yang tersimpan dalam badan kita adalah rendah dan tak capai aras keimunan. Sebab tu kita terkena jangkitan tu. Tapi bila kita dah sembuh, dalam badan kita ni dah ada antibody yang sangat tinggi yang mana dah capai aras keimunan. Jadinya bila kita terdedah dengan patogen tu untuk kali kedua, antibody kita dah boleh lawan dah patogen tu sebenarnya. Sebab yelah dah banyak kan. Dan sel memori T pun dah ingat semua. So senanglah kita nak lawan. Macam tu. So faham tak? Faham. Okay, good. Next. Okay, seterusnya adalah keimunan aktif buatan. Okay, keimunan aktif buatan ni untuk senang kamu, sinilah macam yang ada kat kita sekarang ni lah, COVID-19. Kita cucuk vaksin. Maksud dia, okay, siapa tahu vaksin ni apa yang ada dalam dia? Patogen, cikgu. Patogen. Patogen. Bukan. Virus yang dilemahkan. Okay, good. Betul. Virus yang dilemahkan ataupun kita matikan virus tu. Ataupun kita boleh panggil dia toxoid. So, keimunan aktif buatan ni berlaku bila badan kita suntik dengan vaksin ataupun antigen. Kemudian, bila badan kita dah disuntik dengan vaksin tu sendiri yang ada virus yang dah dilemahkan ataupun dah dimatikan, limfosit dalam badan kita akan terangsang untuk hasilkan antibody untuk lawan balik virus yang dah dilemahkan tu. So that nanti bila virus tu, kita terdedah balik dengan virus tu, sel memori T kita dah ada ingatan untuk lawan balik virus tu. Contoh dia COVID-19. COVID-19, vaksin yang ada sekarang ni Pfizer. Lagi apa yang kamu tahu? AstraZeneca. Yes, AstraZeneca and banyak lagi sebenarnya, tapi yang famous Pfizer lah. So, TB. Okay. Kamu rasa kamu pernah tak dapat vaksin untuk TB? Tak. Tak pernah? Tak sure, cikgu. Tak sure. Masa kecil, kamu pernah dengar tak BCG? Itulah sebenarnya vaksin untuk TB. Kita semua ni, kalau kita bukan anti-vax, kita semua dah pernah kena vaksin. Kita pernah kena cucuk dengan vaksin BCG tu. Okay. Faham? Faham. Okay. Next.
Okey. Ini penjelasan kenapa vaksin perlu diambil sebanyak 2 dos. Okey, macam kita kan dah daftar dekat MySejahtera kan untuk COVID-19 punya vaksin tu kan. So, dia ada 2 dos kan? Inilah reason dia kenapa. Sebab masa suntikan pertama, penghasilan antibody dalam badan kita untuk lawan virus yang disuntik tu adalah sangat rendah. Jadinya bila kita hanya ambil satu suntikan sahaja, bila kita terdedah dengan virus yang tak dilemahkan, badan kita tak boleh nak lawan. Antibody yang ada dalam badan kita ni tak mampu untuk lawan virus tu sebab kandungan antibodinya sangat rendah. That's why kita kena ambil suntikan sebanyak 2 kali, 2 dos. Sebab masa suntikan kedua, jumlah antibody yang dihasilkan tu dah capai tahap keimunan. Cuba tengok ni, orang ni dapat keimunan pada hari ke-37 selepas dia dapat suntikan kedua. Masa ni antibody tu dia dah kuat, dah cukup kuat untuk lawan virus yang lebih kuat daripada vaksin tadi tu. Faham tak? Faham. Okay, good. Okay, terus? Okay, kemudian kita akan pergi kepada jenis keimunan yang kedua, iaitu keimunan pasif. Okay, Liana masih ada tak Liana? Dia disconnect weh. Ada cikgu. Okay, good. Mungkin line Liana tak berapa nak jelas kot. Mungkin kat rumah dia line tak berapa nak kuat. Tak apa. It's okay. Nanti tengok balik slide yang saya dah bagi ni ya Liana. Okay. Okey cikgu. Okay. Keimunan pasif. Apa yang kamu dapat gambarkan melalui ayat pasif tu sendiri? Siapa boleh bagi? Dapat secara semula jadi. Okay, tak apa. Percubaan yang bagus. Nabila bagus. Dia cuba, dia berani. Okay, sebenarnya keimunan pasif ni kita tak dapat secara semula. Kita macam benda tu bukan kita hasilkan daripada badan kita. Kita ambil daripada sumber luar. Contoh dia macam yang dalam gambar tu kan. Ibu dia tengah susukan anak dia. So, ibu dia bagi antibody ibu dia kepada anak dia yang baby tu, yang antibody dia masih di tahap yang rendah melalui penyusuan. Okay, faham tak? Sebenarnya keimunan pasif ni, kita tak hasilkan antibody tu dari dalam badan kita sendiri. Antibody tu kita ambil daripada sumber luar. Contoh dia macam penyusuan ibu, macam baby dalam placenta semua tu. Kita cucuk anti-serum tadi kan. Tapi keimunan pasif ni dia hanya sementara. Dia tak kekal macam keimunan aktif tadi. Faham tak? Faham. Sekarang ni dapat bezakan tak keimunan pasif dengan keimunan aktif? Dapat sikit tak? Dapat. Okey. Seterusnya. Okey. Sama juga macam keimunan aktif. Dia terbahagi kepada 2 juga. Iaitu keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan. Dia sama je dengan pasif dengan aktif tadi. Dia semula jadi dengan buatan. Okey. Seterusnya. Okey, keimunan pasif semula jadi, macam saya cakap tadi kan, bayi dapat antibody daripada ibu melalui plasenta masa dalam kandungan atau melalui penyusuan ibu. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu semualah kan? Okey. Kamu rasa kenapa kenapa baby ni dia dapat antibody daripada ibu? Kenapa dia tak guna antibody dia sendiri? Sebab apa kamu rasa? Sebab susu dia ada antibody. Okey, tapi cuba kamu kaitkan dengan keadaan baby tu. Okey, macam sekarang kan, golongan berisiko yang tidak digalakkan untuk keluar sewaktu COVID-19 ni kan. Pandemik COVID-19 adalah golongan berisiko macam kanak-kanak, warga emas, orang yang ada penyakit kan. So, kamu rasa apa? Apa kaitan dia? Golongan ni antibody dia banyak ke sikit sebenarnya dalam diri dia sahaja? Sikit. Yes, itu sebenarnya. Sebenarnya baby macam baby dalam kandungan kan. Diorang kan macam lemah, diorang masih tak boleh nak survive hidup sendiri. Seterusnya.
Okey, keimunan pasif buatan. Ini yang mula-mula tadi saya tanya. Anti-serum, siapa tak pernah dengar semua tu kan? Anti-serum ni, dia ada, dalam anti-serum tu sebenarnya dia ada antibody yang dapat musnahkan antigen ataupun macam patogen lah dalam badan kita ni. Faham tak? Macam beza dia dengan vaksin. Dalam vaksin ada virus yang dah dilemahkan. Betul tak? Betul. Okey, tapi dalam anti-serum ni, dia ada antibody yang dapat musnahkan antigen tu. Yang dapat musnahkan virus tu sendiri. Keimunan serta-merta tapi tak kekal lama. Maksud dia macam ni. Macam demam campak tadi kan. Bila kamu dah kena sekali, kamu tak akan kena kali kedua dah kan? Sebab kamu dah ada antibody yang kekal dalam badan kamu untuk lawan patogen yang sama, betul tak? Okey, beza dengan keimunan pasif buatan ni, contohlah bila kamu kena patuk dengan ular. Okey, kamu kena patuk dengan ular, kamu pergi hospital, doktor akan cucuk dengan anti-serum ni. Tapi, okey, kamu dah baik, kamu baik. Then, seminggu selepas tu, kamu kena patuk lagi dengan ular. Bila kamu kena patuk lagi dengan ular, kamu kena datang lagi hospital untuk dapatkan suntikan anti-serum tu. Sebab, masa kamu dapat suntikan anti-serum yang pertama dulu, dia hanya masa tu je, serta-merta dia hilangkan sakit tapi dia tak kekal lama. Dia akan hilang. Macam tu. So, faham tak? Faham? Okey, bagus kalau faham. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah jadual untuk kamu bezakan dan samakan apa itu keimunan aktif dan keimunan pasif. Persamaan dia yang memang semua orang tahu, keimunan kan mestilah untuk lawan penyakit. Okey, jadi perbezaan dia adalah dari segi kandungan bahan, tujuan, peranan, gerak balas bahan, jenis pesakit yang diberi, ketahanan keimunan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Macam saya cakap tadi, kandungan bahan yang disuntik dalam keimunan aktif, virus yang dilemahkan dalam vaksin. Beza dengan keimunan pasif adalah plasma darah haiwan yang ada antibody atau antitoksin. Tujuan dia, jangan silap tau tujuan dia ni. Untuk keimunan aktif, untuk kita cegah. Dan keimunan pasif untuk kita rawat. Sebab apa? Sebab keimunan aktif ni, kita suntik untuk orang yang sihat, yang belum lagi dijangkiti penyakit tu. Tapi untuk keimunan pasif, kita bagi dekat orang yang sedang menghadapinya. Macam kes, okey, kalau kamu nak senang ingat, kamu tengok keimunan aktif ni macam kes COVID-19. Kita cucuk vaksin sebelum kita kena kan? Okey, keimunan pasif ni kamu fikir, kamu ingat dipatuk ular. Bila dah kena patuk ular, baru kita cucuk anti-serum. Faham tak tu? Faham. Okey, jadi kamu boleh dapat tak apa yang kita belajar pada hari ni? Dapat tak? Okey, kamu boleh faham yang jelas kan? Okey, untuk uji daya kefahaman kamu, saya ada nak buat kuis sikit. Boleh tak? Boleh. Okey, jangan risau. Kuis ni soalan yang kamu dah belajar dah. Kamu dah belajar pun sebenarnya dalam slide ni. Saya dah terangkan dan kamu pun dah tengok. Okey, jadinya semua buka Kahoot. Soalan senang je. Kamu dah belajar tadi. Kamu cakap kamu dah faham, kamu dah baca slide, kamu dah dengar penjelasan saya, dah tengok video, semua tu. Okey, jadi confirm lah. Mesti kamu dapat jawab soalan ni. Okey. Kamu boleh masuk guna game pin yang ada tu. Okey, Fatin. Mana Nabilah dengan Liana? Mungkin line Liana tak berapa nak okey, tak apa. Okey, boleh je lah kita start, okey? Okey. Start, cikgu. Okey, start. Okey, selamat menjawab. Tak apa. Cuba lagi. Next ke, cikgu? Yes, next. Bagus, semua betul. Okay, next.
Okay, betul semua. Okay, next. Wow, hebat. Maksudnya kamu semua dengar penjelasan saya dengan betul ni tadi. Okay, kita tengok siapa yang menang antara Fatin Nisa dan Nur Nabilah. Oh, Fatin. Wow. Tahniah Nabilah sebab dapat nombor 1. Tepuk tangan untuk dia. Tahniah Nabilah. Okay, so untuk yang menang, untuk pemenang, dia akan dapat talian hayat untuk minggu hadapan. Saya akan bagi kerja sikit. Sikit je, tak banyak. Soalan struktur semuanya, ABCD, MCQ. Saya pasti kamu semua boleh jawab, boleh buat dengan betul. Okay, sekarang saya akan hantar dalam grup WhatsApp dan saya nak kamu semua hantar balik kat saya sebelum kelas seterusnya. So sebelum hari Isnin, saya nak semua orang dah hantar dekat WhatsApp saya. Boleh semua? Boleh cikgu. Okay, boleh. Boleh. Okay, bagus. Okay, saya nak seorang wakil untuk bagi rumusan apa yang kita dah belajar hari ni. Boleh? Saya nak try. Okay, boleh Liana? Silakan. Hari ni kita belajar tentang keimunan. Ya. Keimunan terbahagi kepada dua, Hmm. iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Yes, betul. Dan keimunan aktif ada dua juga. Keimunan aktif semula jadi dan buatan. Sama juga dengan keimunan pasif. Semula jadi dan buatan. Lepas tu kita ada belajar perbandingan antara keimunan aktif dan keimunan pasif. Okay, betul. Itu je dari saya. Okay, tak apa. Betul dah tu apa yang Liana cakap. Bagus. Maksudnya dia fokus walaupun line dia tak berapa nak okey tapi dia masih cuba untuk fokus. That's good. Itu bagus. Satu usaha yang sangat membanggakan lah. Sangat bagus lah bagi saya sebab dia cuba juga sedaya upaya untuk dia fokus dalam kelas saya walaupun line dia tak berapa nak okey. Okay, jadinya untuk kelas hari ni kita belajar pasal keimunan, macam mana kenapa vaksin perlu ada 2 dos, kenapa keimunan pasif ni sementara, semua tu. Okey, semua tu kita dah belajar pada hari ini. Jadinya, untuk lebih kukuhkan pengetahuan kamu, saya akan bagi kerja lah. Macam saya cakap tadi, saya akan hantar melalui WhatsApp. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua sebab sudi masuk ke kelas kita pada hari ini walaupun semua tengah PDPR kan. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.